Muda yang juga merupakan guru pendidikan Islam daripada SMK Kota Masaiko. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya di bawah tajuk pengaplikasian kaedah akronim teknik jawapan mudah atau singkatannya akronim TJM dalam meningkatkan skor markah pendidikan Islam kertas 1 bagi murid adas lemah. Dan untuk makluman awal bagi semua hadirin yang ada di sini, pelajar di sekolah saya adalah antara yang teramai di Malaysia, yang mana ia merupakan dengan kuantiti pelajar 3,211. Dan saya mengajar tingkatan 5 yang calon SPM adalah seramai 450 orang. Jadi kelas yang saya fokuskan untuk kajian ini ke-16, kelas yang terakhir. Okey, harap maklum. Jadi asas kepada penghasilan kajian ini adalah kerana dua faktor utama yang seringkali berlaku kepada pelajar-pelajar kelas lemah terutamanya sepanjang 9 tahun saya berada di sekolah, dan mungkin juga terjadi di sekolah cikgu-cikgu lah. Okey, yang pertama, murid seringkali memberikan jawapan salah walaupun pada istilah kata kunci soalan yang mudah. Contohnya istilah akibat, kesan, hikmah, kepentingan dan sebagainya. Mungkin pada kita istilah itu simple. Tak tahu apa dia akibat, tak tahu hikmah itu apa. Yes, bagi dia orang susah. Kalau hikmah bagi dia orang hukum. Soalan hikmah aja hukum. Wajib, haram, makruh. Itu jawapan dia orang. Yang kedua, murid tidak berminat untuk menjawab soalan bertulis kerana ketiadaan idea jawapan munasabah. Jadi kalau sepanjang pemerhatian saya lah kepada orang-orang yang kat luar sana, mereka menganggap pendidikan Islam ni subjek yang ala logik akal je. Betul tak? Tapi sebenarnya tidak, cikgu. Bermula ke SSM 2019 2020, banyak silibus-silibus yang lebih memfokuskan kepada fakta-fakta. Jadi pelajar memang perlu menghafaz dengan sangat detail. Jadi benda ni sedikit sebanyak memberi efek kepada pelajar-pelajar lemah kerana mereka sangat lemah dalam mengingat fakta. Jadi dua faktor ini telah menjadi penyumbang kepada kegagalan mereka untuk menjawab soalan, menyebabkan mereka hilang markah. Jadi tujuan utama objektif ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan skor murid bagi soalan yang menggunakan kata kunci kelebihan, keburukan, cara dan punca dengan mengaplikasikan kaedah akronim TJM. TJM yang sebagaimana dimaklumkan adalah teknik jawapan mudah, semudah caranya. Okey, sebelum saya teruskan pembentangan, sukalah kiranya saya memperkenalkan sedikit contoh-contoh akronim yang telah diajarkan kepada murid saya, iaitu yang pertama akronim Saji Mama, iaitu digunakan pakai apabila pelajar menemui kata kunci yang berikut: kelebihan, kebaikan, hikmah dan kepentingan dalam soalan. Yang kedua, akronim AKID, apabila pelajar jumpa kata kunci cara, usaha, langkah dan tindakan dalam soalan. So untuk kajian ni sebenarnya saya apply 4 akronim. Yang pertama Saji Mama yang tadi, yang kedua Beji Mama. Beji Mama dia lawan Saji Mama. So kalau tadi sayang, lawan dia benci, yang gitulah. Okey, yang ketiga AKID dan lawan dia AKI. Kalau AKI fungsinya untuk soalan usaha, langkah, cara. Kalau AKI dia lawankan AKID untuk soalan faktor dan punca. Jadi bila pelajar kuasai 2 je akronim, maka mereka boleh jawab 4 bentuk soalan. Jadi sebenarnya konsep akronim TJM ini macam mana? Dia macam ni cikgu Dia bila pelajar jumpa soalan yang ada kata kunci yang tadilah, kelebihan ke, pesan ke, usaha ke, cara ke, punca ke, jawapan pelajar hanya itu saja. So dia menghafal jawapan. Itu je jawapan dia. Jadi benda ni sedikit sebanyak memberi kelebihan kepada pelajar supaya mereka tidak stres bila berhadapan dengan soalan. Tapi jawapan yang diberikan mesti 4. Kalau Saji Mama ada 4 kan?
Akid pada 4. Jawapan dia mesti bagi 4. Kenapa 4? Kalau mengikut kebiasaan soalannya biasanya fokus maksimum 2 lah. Tapi kenapa pelajar bagi 4? Sebab kita nak bagi pelajar bersedia dengan jawapan backup sekiranya mana-mana jawapan tidak sesuai. Jadi bila ada 4 jawapan, bermakna markah mereka selamat. Bagi kajian ini, saya menggunakan kaedah model kajian tindakan Lewin yang memfokuskan kepada 4 langkah. Yang pertama, merancang, bertindak, memerhati dan juga mereflect. Bagi tindakan merancang, saya telah memilih sasaran kajian saya, itu kelas saya sendiri, daripada 5 orang calon SPM, daripada 5 optimis, iaitu kelas ke-16 tadi yang saya ceritakan. Dan yang kedua, untuk pelaksanaannya, saya jalankan ketika PDPC lah, Pendidikan Islam, yang saya jumpa dengan diorang sebanyak 3 kali seminggu dalam tempoh 3 jam seminggu. Okey, selepas sasaran ditetapkan, terus kepada tindakan yang pertama, iaitu pengenalan kaedah, iaitu kaedah akronim Saji Mama, Beji Mama, Akid dan juga Aki. Kemudian latihan ulangan. Sebab apa kena ulang? Sebab pelajar kelas rumah ni memang dia ada masalah mengingat. So benda ni perlu sentiasa ulang. Ulang sampai dia orang betul-betul hafal. Dan yang ketiga, selepas ulangan dibuat, terus kepada pengukuhan lisan. Saya akan pergi seorang. Saya akan tanya soalan secara spontan. Daripada mana ada form 4 atau form 5 yang ada akronim Saji Mama dengan Beji Mama. Contoh, murid pertama, apakah kebaikan berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah? Dia fikir kejap. Kebaikan apa? Saji Mama. Ada yang sebut. Pula yang kedua pula, apakah keburukan melakukan perkara batalkan iman? Keburukan. Macam tu. So saya akan bagi pelajar soalan secara rawak daripada mana-mana tajuk form 4 dan juga form 5. Dan yang kedua, bertulis, saya akan bagi pelajar koleksi soalan yang dah lepas-lepas, walaupun koleksi itu daripada soalan A, PSM. Tak kisahlah, sebab kita nak praktis ni. Jadi diorang akan catatkan, cari mana soalan yang menggunakan akronim, yang menggunakan kata kunci yang tadi. Kalau ada diorang bulatkan, and then tulis ke atas siapa? Saji Mama ke, Beji Mama ke, Akid ke, Akid tulis. Dan buat jawapan kat bawah untuk mereka tajamkan hafalan. Dan selepas selesai proses ini, barulah pemerhatian dibuat dengan melihat kepada latihan bertulis pelajar, sama ada mereka benar-benar faham ataupun sebaliknya. Dan yang kedua, melalui ujian yang telah dilaksanakan. Dan akhir sekali, mereflect hasil kajian. Dan ini antara dapatannya lah yang saya dapat. Ini contoh jawapan murid yang telah mengaplikasikan akronim TJM. So bila kita buat latihan, diorang nampak je kata kunci tu, diorang dah tahu dah jawapan dia apa. So kat sini dah jadi kelebihan untuk diorang kerana mereka tidak lagi membuang markah. Contoh dekat sini, mereka telah mengaplikasikan untuk akronim Akid bagi soalan syarat dan juga akronim Beji Mama untuk soalan kesan. Jadi pelajar dah boleh apply lah dalam jawapan untuk latihan-latihan yang berikutnya. Dan diberikan juga di sini adalah perbezaan markah tingkatan 4, iaitu pada peperiksaan pentakziran secara sekolah 2021 dengan perbezaan markah PPT dan juga perbezaan markah yang terbaru peperiksaan percubaan SPM. Kita lihat di sini ada peningkatan markah yang sangat baik. Bagi saya sangat baiklah untuk pelajar kelas belakang. Okey, untuk pelajar kelas belakang maka saya sangat baiklah. Daripada markah sa semua, mereka dah meningkat kepada 2 angka. Dan bahkan untuk peperiksaan percubaan yang lepas, sudah ada pelajar yang lulus. Alhamdulillah. Walaupun ada yang masih gagal, tapi saya percaya sekiranya latihan, ulangan dibuat berkala dan berterusan, maka pelajar ini juga mampu menonjol seperti yang lain, insya-Allah. Dan ini ditunjukkan dekat sini contoh-contoh soalan SPM. Kenapa saya fokus kepada 4 akronim ini? Kerana memang confirm dijamin akan keluar dalam soalan SPM. Tak pernah miss akan keluar dalam soalan SPM. Pada tahun lepas,
mengikut kajian saya, 14 markah akan diperoleh dengan senang sekiranya pelajar mengaplikasikan akronim TJM dalam jawapan SPM 2021. Itu yang tahun lepas, boleh cerita. Jadi ini contohlah macam mana ada soalan tu dalam soalan. Setiap tajuk mesti akan ada satu. Okey, nombor 4 ada 4 markah. Besarkan 4 markah ni kan. Okey, kemudian yang tadi tajuk lain tadi tajuk akidah. Soalan nombor 2, akidah. Kemudian ni soalan nombor 3, bahagian fiqh. Ada soalannya. Kemudian yang ketiga ni soalan bahagian akhlak. Ada beberapa soalan yang boleh mengaplikasikan akronim TJM dekat sini. So pelajar kalau dia faham dengan jelas soalan, tak salah mentafsir, maka jawapan mereka ada dah, siap-siap dah ada jawapan dan mereka dah boleh skor berapa markah yang mereka boleh dapat. Dan sebagai penutup daripada pembincangan saya pada hari ini, saya telah menyimpulkan bahawa impak kajian ini sebenarnya bukan sahaja memberi kesan kepada pelajar, bahkan juga kepada diri saya sendiri sebagai seorang guru. Biasanya guru-guru yang mengajar kelas belakang ni mereka habis cara, habis motivasi. Macam mana kita nak bantu anak-anak kita? Saya rasa anda setuju dengan saya. Okay, jadi bila kajian ini dibuat, yang pertama dari aspek pelajar, saya nampak bahawa mereka lebih bermotivasi untuk menjawab soalan, terutama soalan-soalan yang ada akronim TJM. Dan yang kedua, benda ni sedikit sebanyak telah mendorong mereka terlibat aktif. Asalnya kajian ni untuk 5 orang. Yang lain buat tak tahu je. Selepas latihan banyak kali dalam kelas, yang ni merespon, maka yang lain tu secara tak langsung mereka, diorang macam apa ni? Diorang buat apa ni? Bila buat latihan, ustazah ni apa? Saji mama. Saji mama apa dia saji mama? Itulah sayang. Oh, okey. Jadi yang lain tu saya tak langsung dia dah dapat dah. Daripada dia tak nak hafal, sikit-sikit dia dapat. Walaupun sekarang ni ada lagi yang belum ready nak biasa, tak apa, kita masih lagi ada peluang kan. Kita bagi mereka peluang, bagi mereka masa. Dan yang kedua, dalam aspek PDP pula, kajian ini telah memberi saya satu dorongan untuk sentiasa berinisiatif mencari akronim yang lebih mudah untuk pelajar saya. Kerana saya yakin mereka ini sebenarnya boleh kalau dikenakan dengan teknik yang betul. Dan yang terbaru saya jumpa 6 akronim mewakili 6 prinsip ahli sunnah wal jamaah. Yang benda ni sebenarnya kalau untuk ke depan pun agak susah nak ingat. So saya reka benda ni. Saya bagi dekat kelas 5O ni, ibu pandai goreng sayur sedapnya. Bunyi simple. Ibu pandai goreng sayur sedapnya. Simple. Tapi dalam masa kurang setengah jam, dah ada pelajar-pelajar boleh sebut 6 item ini mengikut turutan. I, ibu, I, iman. P, perbuatan. Dah dapat buat dalam masa setengah jam. So benda ni mendorong saya, aku kena cari lagi. Sebab belajar kita sebenarnya ada peluang. Dengan berakhirnya kata-kata itu, saya akhiri pembincangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dekat sini, kajian tidak ada sebenarnya satu mangkit, satu formula. Sekali dah buat, kita dapat keseluruhan sebagai itu. Nak buat lagi apa tulisan masalah ada masalahnya. Betul, saya setuju. Tanya saya, cuma satu soalan saya, ada daripada ini sampel, ada pelajar yang markah itu Masih gagal. Ya. Saya tak ulangan tak? Ataupun ulangan itu kita Ada. Sebab bila kita dah habis periksa kan, kita akan buat ulang kaji semula, maksudnya kebetulan semula dah kan. Jadi mereka ni sebenarnya bukan tak boleh. Kadang-kadang dia waktu exam dia orang stuck. Dia orang macam blur. Betul sebenarnya kata, kan awak tahu kan jawapannya apa? Kita tahu betul apa benda soalannya. Cara. Kenapa buat benda cara?
Baru ingat macam tu. Jadi diorang bukan tak boleh sebenarnya, diorang boleh, tapi mungkin waktu-waktu peperiksaan tekanan. Tekanan dan sebagainya lah. Dan ada juga kerana tak menjawab soalan juga. Jadi tapi ada yang masih gagal tu, dia jawab untuk TJM dia jawab, tapi bahagian lain dia tak jawab. So tu juga antara yang mendorong jugalah kerana gagal. Maknanya di sini saya dapat pastikanlah Ustazah faham elok kajian tindakan. Ya, insya-Allah. InsyaAllah. Kalau tak berjaya, ulang balik semula sehinggalah tahap mereka semula. Okey, tadi Ustazah, terima kasih. Okey, tadi yang Ustazah Hamila, ya. Okey, TJS, boleh TMJ. Ustazah gunakan TJS. Itu pendekatan yang baru. Jadi kat TMJ ke TJM, TMJ ke TJS. Jadi tadi mudah jawab apa boleh, teknik jawapan mudah pun boleh kan? Tapi Ustazah nak menggunakan satu benda yang baru lah. Boleh tak saya katakan bahawa teknik jawapan mudah ni hafalan? Yes, hafalan. Hafalan? Ya, betul. Ustazah kata tadi yakin bahawa setiap tahun peperiksaan mesti akan keluar benda ni. Ya, betul. Ustazah buat andaian tak? Seandainya maksudnya? Seandainya tahun tersebut tak ada. Okey, pengalaman Macam saya. mana? Dia macam mana perasaan pelajar-pelajar tersebut? Sedangkan dia dah TJM ni, tiba-tiba tak ada. Okey, untuk soalan tu sebenarnya di peringkat SPM sebenarnya, kalau logiknya lah, setakat yang saya buat analisis dan sebagainya, setakat ni tak pernah lagi tak keluar walau satu soalan yang ada TJM ni. Memang akan ada selit kat mana-mana. Memang akan, tak pernah lagi saya tengok soalan lepas yang tak keluar walau satu. Okey, terima kasih Ustazah. Jadi TJM ni dijaga akan keluar dan akan keluar, betul? Yes, Okey. saya yakin. Seterusnya, TJM ni diperkenalkan kepada pelajar aras 5. Ya, betul. Berarti dekat sini kajian ini melihat kepada pelajar-pelajar yang berada pada kelas yang ke-16, kelas O. Betul kan? Ya, betul. Dan kelas ini adalah kelas kategori kelas kurang bijak ataupun kurang pandai ataupun lemah lah kan? Okey. Kalau kata yang lain, Ya. bahasa macam tu. Jadi, kalau untuk kelas yang 7, Ustazah boleh buat saji mama, beji mama semua ni, dan mama-mama semua lah. Papa tak ada masalah beji. Papa tak ada. Jadi ada tak satu pendekatan bagi mereka-mereka yang untuk kelas pertengahan? Sebab saya nampak kajian ini dibuat untuk membantu mereka daripada gagal pergi lulus. Janji lulus lah bahasanya kan, betul? Betul. Ada tak bagi mereka pula yang kategori dia, kategori pertengahan? Biasa orang tengok yang atas, yang bawah. Bagaimana nasib kelas yang ke-7? Sederhana. Okey, terima kasih Doktor. Boleh saya teruskan jawapan saya? Okey, terima kasih Doktor. Okey. Walaupun soalan kajian ni difokuskan pada kelas belakang, sebenarnya teknik ini boleh di-apply daripada kelas depan sampai kelas belakang. Tak ada yang terkecuali. Semua boleh apply teknik. Tak ada terkecuali. Dan bahkan benda ni tadi saya evaluasikan di peringkat sekolah saya lah, di peringkat GPI, dan semua GPI mengajar pelajar benda yang sama. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, bagaimana dengan dapatan mereka pada peringkat pertengahan tersebut? Peringkat pertengahan. Okey, saya tak mengajar kelas tengah untuk tahun ni. Jadi dapatan cuma, saya ingat ada kawan saya, dia cakap untuk percubaan selepas diorang dah apply dalam kelas, diorang nampak pelajar sangat bersemangat memberi jawapan menggunakan teknik TJM. Banyak jawapan soalan yang kita nampak. Kebetulan yang kita trial daripada JSU daripada PPD, memang ada banyak soalan-soalan yang ada akronim TJM ni lah. Jadi nampak pelajar kelas tengah sendiri memang apply TJM dalam jawapan. So benda tu sedikit memberi saya satu rasa bangga jugalah kan. Gitulah. Okey. Dan yang terakhir saudara, terakhir sekali, bila kita melihat kepada objektif dimakan kepada guru umum dan juga objektif khusus, kita lah nanti kalau sekiranya kita akan datang perbaiki lagi dia punya objektif khusus sendiri lah. Ya. Kerana objektif khusus ni melibatkan kepada apapun dalam kajian kita, sama ada kajian tindakan atau kajian tinjauan tu, dia dalam melibatkan kepada objektif inilah dia. Mungkin saya boleh share dekat sini. Dalam setiap buat kajian, dia ada jantung dia. Dia ada jantung. Jantung tu berada di mana? Dia dah ada dekat dia. Zazat. Jantung kajian tindakan ni berada di mana?
Bukan. Dalam kajian dalam setiap kajian yang kita buat, kita ada penyataan masalah dan kita ada objektif kajian, betul tak? Di situlah tergantungnya sebenarnya. Kalau saya buat kajian, tapi pasal ni bukan kajian tinjauan, ini lebih kepada kajian tindakan. Kalau kajian tinjauan, dia pada kerangka konsep, kemudian tarik kepada kerangka teori, baru wujudnya objektif kajian. Ya, bukan cikgu, ustaz, bukan semua kajian dibuat dengan tajuk dulu. Tajuk tu biasa cakap tu nombor 21, nombor 23, dia akan ubah. Tapi pentingnya dalam kajian tindakan ini, dia punya jantung kajian tindakan ini adalah berada pada objektif kajian dan juga pada pernyataan masalah. Ya. Dalam pernyataan masalah ini, Ustazah, ya, saya lihat pada pernyataan Ustazah ni, ini sebenarnya dalam ini pernyataan masalah ni, dia bukannya bercerita Ustazah dah berapa tahun mengajar, bukan itu. Tetapi pernyataan masalah ini adalah bercerita tentang kenapa TJM ni Ustazah nak kenalkan. Itulah dia pernyataan masalah. Ya. TJM ni sebabnya apa? Pelajar-pelajar macam ni nak bantu pelajar kelas 7, maka TJM ini wujud. Faham Ustazah ya, jadi penambahbaikan dia, penulisan dalam pernyataan masalah ini perlu ditambah baik. Dan terakhir sekali saya cakap tahniah sebab Ustazah memilih satu model kajian DVD, dan kajian ini memang tepat dengan kajian Ustazah. Tahniahlah saya ucapkan. Ya, terima kasih. Terima kasih.